Oke, kita mula suratul Anfal daripada ayat pertama. Suratul Anfal ni surah yang ke-8. Mengikut abjad di surah yang ke-8. Dan ayatnya ada 75 ayat. Suratul Anfal dia 75 ayat. Baik. Waalaikumsalam. Okey, suratul Anfal ya. Surah yang ke-8 dan ayatnya ada 75. Dan makna bagi Al-Anfal ni ialah harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Itu suratul Anfal. Baik, kita boleh mula dengan kalimah bismillah dulu. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Yas'alunaka. Mereka bertanya akan engkau. Mereka bertanya akan engkau. Anil Anfal, dari hal harta rampasan perang. Kul, katakanlah oleh engkau. Al-Anfal, tulis jugalah Al-Anfal ringkas sebab kita dah terjemah tadi. Ya, Al-Anfal harta rampasan perang. Panjang kan? Jadi katakanlah oleh engkau Al-Anfal, setulis juga Al-Anfal. Lillah, kepunyaan Allah. War Rasul dan Rasul. Fattaqullaha, maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Wa aslihu, dan perbaikilah olehmu. Dan perbaikilah olehmu. Zata, keadaan. Bracket, perhubungan. Bainikum, di antara kamu. Wa ati'u, dan taatlah olehmu. Allah, kepada Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya. In kuntum, jika adalah kamu. Mukminin, orang-orang yang beriman. Baik. Saya masuk mula ya. Suratul Anfal. Suratul Anfal menerangkan tentang pada ayat pertama, iaitu menyebut tentang Al-Anfal. Ya. Jadi, ya, harta rampasan perang ini tidak boleh dicuri atau diambil sewenang-wenangnya, kecuali sudah dibahagikan. Ya. Oh, ini hak aku, tak boleh.
Ini kena ingat bahawa ia adalah sesuatu amanah yang perlu diketahui dalam membahagikan harta rampasan perang ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau, ya Muhammad, dari hal harta rampasan perang. Kul, katakanlah oleh engkau, Al-Anfal lillahi wa rasul. Al-Anfal itu, atau harta rampasan perang itu, ialah kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu, pada asalnya, dia adalah hak Allah dan hak Rasul yang tidak boleh diambil, kecuali setelah dibahagi-bahagikan. Fattakullah, maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Wa aslihu, dan perbaikilah olehmu zata bainikum, keadaan di antara kamu, ataupun perbaikilah di antara perhubungan di antara kamu. Mana jangan saling dengki-menengki. Oh, dia ni dapat begini, ini dapat begini, aku dapat begini. Jadi saling dengki-menengki. Perbaikilah keadaan di antara kamu. Wa ati'ullaha wa rasul, dan taatlah olehmu kepada Allah dan Rasul. Itu adalah hak mutlak yang wajib ditaati. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu orang yang beriman. Sekiranya kamu beriman, itulah hak yang penting sekali. Kamu taat kepada Allah dan Rasul dan redha pemberian yang kamu perolehi. Baik, sama lagi ayat yang kedua. Innama, sesungguhnya tidak lain. Suratul Anfal yang baru masuk. Suratul Anfal ayat yang kedua. Innama, sesungguhnya tidak lain. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Allazina, ialah orang-orang yang iza, apabila zukira, telah disebutkan ia, Allahu, akan Allah, wajilat, telah takut ia, bracket gementar, qulubuhum, oleh hati-hati mereka. Wa iza, dan apabila tuliat, telah dibacakan ia, itu kalimah majhul, baris depan, baris bawah. Tuli. Macam yang atasnya tu iza zukiro. Zukiro, baris depan, baris bawah. Itu majhul, mana dalam makna kena terjemah di. Tadi telah disebutkan ia. Ni telah dibacakan ia. Ada di, Alaihim, atas mereka, ayatuhu, akan ayat-ayatnya. Zadathum, telah menambah ia akan mereka, imanan, keimanannya. Wa'ala, dan atas,
Rabbihim Tuhan mereka, yatawakkalun mereka bertawakal. Ayat 3. Allazina, yaitu orang-orang yang yuqimuna mereka mendirikan as-salata akan solat. Wa mimma dan daripada apa yang razaqnahum telah merezekikan kami akan mereka. Telah merezekikan kami akan mereka. Yunfikun mereka belanjakan. Yang baru masuk ayat 4. Suratul Anfal ayat 4. Ulaika orang-orang itu mereka lah al-mu'minuna orang-orang yang beriman. Haqqan sebenar-benarnya. Lahum bagi mereka darajat beberapa darjat. Indah di sisi Rabbihim Tuhan mereka. Wa maghfirah dan keampunan. Wa rizqun dan rezeki. Karim yang mulia. Baik, saya masuk mula ya. Ayat yang ke-2. Innamal mu'minun. Sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman. Innama di sini dikatakan dalam ilmu nahwu disebut sebagai adatul hasri. Adat hasri. Ya. Adat hasri maknanya pembatas. Pembatas. Itu disebut adat hasri atau disebut adatul hasri. Kalau dikatakan sesungguhnya tidak lain, itu sebagai huruf pembatas, artinya tak ada lain lagi. Tak ada lain lagi, itu maksudnya. Ya, itu disebut adatul hasri. Adat hasri, iaitu huruf pembatas. Ya. Artinya tak ada lain lagi. Macam tu. Sesungguhnya tidak lain. Maksudnya tidak ada lain lagi. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Allazina, ialah orang-orang yang iza zukirallah, apabila disebutkan ia akan Allah. Mana disebutkan ia akan Allah tu mana? Disebutkan kalimah Allah. Itu maksudnya. Bila disebutkan kalimah Allah, wajilat qulubuhum, telah takut ia oleh hati-hati mereka, atau telah gemetar hati-hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila telah dibacakannya ke atas mereka akan ayat-ayatnya, dibacakan Quran mengenai tentang hukum-hukum itu kepadanya, zadathum imana,
telah bertambah telah bertambah ia akan mereka keimanannya. Wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka, yatawakkalun, mereka bertawakal, berserah diri. Ini dikatakan ciri orang yang beriman. Hanya saja orang yang beriman ini macam tu. Tak ada lain lagi. Orang beriman ini bila disebutkan kalimah Allah, dia terus takut hatinya. Ketika dia membuat kesalahan, dikatakan kepadanya, "Kau tak takut Allah ke?" Langsung gemetar. Langsung takut. Ya. Kau buat macam ni, kau tak takut Allah ke? Ya. Kau tak takut mati ke? Ya. Langsung gemetar. Ya. Kemudian bila dibacakan ayat-ayat Allah mengenai hukum itu pula, langsunglah dia bertambah keimanan. Ya. Dan sifatnya, dia terus bertawakal, berserah pada Allah. Ini ciri-ciri orang yang beriman kalau nak tahu. Kalau dah ditakutkan dengan kalimah Allah pun dia tak takut. Dibacakan Quran pun dia tak ambil kisah. Ini tanda-tanda mereka dicabut iman. Tercabut imannya. Ada satu kisah mengenai diri Nabi. Ada seorang, dia memang tak menyenangi Nabi. Dan dia tak nampak kebaikan bagi Nabi, melainkan Nabi itu musuh dia. Jadi, dia satu hari dia mengintai-intai bila Nabi bersendirian. Lalu diikuri selepas solat. Selepas solat zuhur, diikuri. Tiba-tiba Rasul berteduh. Berteduh mana kepanasan. Dia pun berteduh. Jadi pada masa itu Nabi terlayang. Si musuh ini pun menghunuskan pedangnya dan mengatakan, "Wahai Muhammad, siapakah yang dapat menghalangimu daripada pedangku ini?" Nabi kata, "Allah." Bila sebut kalimah Allah daripada mulut Nabi ini, menggigil orang ni, musuh ni menggigil. Lalu terjatuh pedang yang dipegang tadi. Terlampau takut kan, menggigil, jatuh pedang tu. Lalu Nabi ambil pedang tu, dan nak menghunuskan kepadanya dan mengatakan, bagaimana pula kalau aku hunuskan pedang ini kepadamu, siapa yang dapat menghalangimu daripada pedang ini? Dia tak jawab. Tapi Nabi tak bunuh. Itu nak menunjukkan bahawa hebatnya kalimah Allah ni. Kalau orang yang faham, menggigil dia, takut dia. Macam itulah kebesaran ataupun istilah dikatakan orang mukmin yang sebenarnya. Bila ditakutkan dengan sebutan kalimah Allah ni, memang dia akan gemetar atau menggigil. Apalagi dibacakan ayat-ayat Allah. Dibacakan ayat itu ayat yang memperingatkan tentang hukum. Kalau seandainya dia mencuri harta anak-anak yatim, merompak harta anak yatim, songlap anak-anak yatim, dikatakan kepada kau tak takut Allah ke? Ini harta anak yatim. Yang kau tak tahu firman Allah, wala ta'kulul yatama, wala ta'kulul malal yatama. Jangan kamu makan harta anak-anak yatim. Bila dibacakan ayat-ayat macam tu, menambahkan dia lagi takut atau menangis atau menggigil atau terus minta ampun.
Itu maknanya tanda ciri iman. Ciri orang beriman. Ya. Inilah ayatnya yang memberitahu. Ya. Lepas tu dia tidak akan lakukan lagi. Ya, dia akan bertobat, ya, dan bertawakal kepada Allah. Itu sifatnya. Kemudian allazina yuqimuna shalah. Allazina ni tak ada alif lam, tak ada alif lam, tak ada waw, tak ada penyambung. Jadi kita letakkan dengan makna penambahan iaitu. Kenapa iaitu? Sebab nak menyambungkan ayat ini kepada ayat sebelumnya. Jadi sifat mereka ini lagi iaitu orang-orang yang yuqimunas shalah. Mereka mendirikan akan solat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan daripada apa yang telah kami rezekikan akan mereka belanjakan. Ya, sifat orang mukmin ini, ya, selain daripada, ya, takut akan kalimah Allah, takut akan ayat-ayat Allah, menambahkan iman dan takwa, tawakal. Dia juga mendirikan solat dan juga dia berinfak, mana tidak bersifat bakhil. Ya, orang bakhil bukan ciri orang beriman. Ya, orang beriman dia tidak ada sifat bakhil. Ya. Harta yang diberikan kepada kita ini semua adalah pinjaman dari Allah. Dan kita juga kadang kena menunaikan haknya. Bukan hak kita semua. Ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang itu yang disebutkan tadi, 2 ayat atas tadi, mereka lah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Atau istilah bahasa lain, inilah, ya, orang yang beriman yang tulen. Macam tu. Ya. Benar-benar tulen keimanannya. Kalau ada sifat-sifat di atas. Ya. Lahum, bagi mereka, darajat, beberapa darjat, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ya. Maknanya mereka akan mempunyai darjat atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala nanti, iaitu di syurga. Ya. Wa maghfirah, dan keampunan. Ya, keampunan daripada Allah. Itu yang paling penting sekali. Ahli syurga kerana mendapat maghfirah, iaitu keampunan dari Allah. Lagi, wa rizkun karim, dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia itu maknanya di syurga. Ya, tak ada rezeki seindah, semulia, ya, seperti yang ada di syurga nanti. Ya. Itulah rizkun karim. Jadi ayat 2, 3, 4, ya, kalau kita baca dijadikan sebagai surah dalam solat, tak salah, itu lengkap. Menceritakan ciri orang mukmin sebenarnya. Jadi, ya, ayat 2, 3, dan 4. 3 ayat. Ya, kalau jadikan sebagai surah dalam solat dan dipahami maknanya, ya, cukup, ya, memberikan, ya, kelazatan ketika kita membacanya. Ya. Itulah ciri-ciri orang mukmin sebenar. Itu maksudnya. Ya. Baik, kita teruskan lagi ayat yang kelima. Kama, sebagaimana. Sebagaimana akhrajaka, telah mengeluarkan ia akan engkau. Itu 4 huruf, ya. Kalau 3 huruf, kharaja. Kharaja ni kita kena terjemah lazim. Telah keluar ia. Kalau 3 huruf, kharaja, telah keluar ia. Tapi kalau 4 huruf, tak boleh terjemah telah keluar saja. Kena buat penambahan. Mengeluarkan. Ya. Telah mengeluarkan ia akan engkau. Sebab dia dah jadi 4 huruf. Asalnya kharajim tambah dengan alif jadi ahraja. Kalau kita jumpa kharaja saja, kita boleh terjemah telah mengeluarkan, salah.
telah keluar ia. Ya. Di sini akhraja 4 huruf, kena buat penambahan me, telah mengeluarkan ia akan engkau. Rabbuka, oleh Tuhan engkau. Min baitika, daripada rumah engkau. Bilhaq, dengan benar. Wa inna, dan bahawasanya. Kenapa kita terjemah wa inna? Inna tu bahawasanya. Biasanya inna ni sesungguhnya. Ya, tapi di sini terjemah bahawasanya. Nak kenal, ya, depan tu ada lam. Kalau ada lam, kita kena tukarkan inna kepada bahawasanya. Lam mana? Lakarihun, ujung ayat. Lakarihun, lam tu. Lam itu, ya, itu penguat lagi kepada perkataan inna. Jadi lam di sini makna sungguh. Lakarihun, atau lam tu makna sungguh. Sebab itu kalau inna makna sesungguhnya, lam makna sungguhnya pun tak kena. Ya. Sebab itu inna ni kita ringankan sikit bahawasanya dan bahawasanya. Ya. Fariqan, segolongan. Minal mu'minina, daripada orang-orang yang beriman. Lakarihun, sungguh orang-orang yang benci. Lam tu makna sungguh, karihun tu orang-orang yang benci. Lam tu lah penyambut, ya, kepada inna tu, ya, atau sebagai takkid penguat, menguatkan kalimah inna. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Lam tu makna sungguh, menguatkan lagi, ya. Baik, saya semula. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaq. Sebagaimana telah mengeluarkan ia akan engkau oleh Tuhan engkau daripada rumah engkau dengan benar. Ya, keluar di sini keluar untuk pergi berperang. Atas kewajiban yang Allah perintahkan kepada Nabi. Ya, peperangan itu, ya, adalah benar. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Dan bahawasanya segolongan daripada orang-orang yang beriman, sungguh orang-orang yang benci. Segolongan, ya, orang beriman ada yang tak suka. Ya, bila sebut perang, ya, dia tidak suka dengar dan tidak suka hadir pun ada. Ya. Walaupun perang itu tidak disukai oleh segolongan, tapi perang itu juga wajib. Ya. Itu yang, ya, Nabi keluar daripada rumah tu dengan benar, dengan perintah daripada Allah. Ya. Memanglah orang tak suka perang, tapi dalam tak suka perang ni, sanggup ke, ya, orang-orang mukmin ni dia dijajah, ditindas, ya, oleh orang-orang musyrikin? Sanggup, ya, dan mengikut segala, ya, undang-undang jahiliyah, ya, boleh membunuh anak-anak perempuan waktu kecil, ya, boleh, ya, menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Jadi banyaklah perkara-perkara, ya, yang tidak akan menyenangi orang mukmin. Kalau tak perang, ya, tidak akan bertukar dan tidak akan dapat ditegakkan panji-panji Allah. Sebab itu, ya, kena berperang juga, ya, dan wajib berperang untuk memerangi, ya, orang-orang yang musyrik dan menegakkan kalimah Allah. Kalau tak ada perang dulu, Mekah tetap penuh dengan berhala. Tapi dengan perang itulah dapat dibersihkan segala kotoran berhala.
ya, walaupun ia tidak disenangi. Tapi dalam tidak disenangi itu banyak kebaikan. Baik, sambung lagi ayat yang ke-6, yujadilunaka. Mereka membantah akan engkau. Mereka membantah akan engkau bil haq, tentang kebenaran. Ba'dama, sesudah sahaja, tabayyana, telah nyata ia. Ka'annama, seolah-olah, yusaquna, mereka diseret ilal maut, kepada kematian. Wahum walhal mereka yanzurun, mereka melihat. Simak semula. Yujadilunaka fil haq, mereka membantah akan engkau tentang kebenaran. Ada yang membantah tentang peperangan ini. Peperangan ini adalah satu hak, satu kebenaran daripada Allah. Ya, ada yang membantah. Ba'dama tabayyana, sesudah saja telah terang ia. Setelah jelas, ya, keterangan. Ya, ada juga yang membantah. Ya. Ka'annama, seolah-olah, yusakuna ilal maut, seolah-olah mereka diseret kepada kematian, wahum yanzurun, walhal mereka melihat. Seolah bila pergi perang, pergi mati. Pergi perang, pergi mati. Ya. Jadi, ya, adakah, ya, dengan peperangan itu dia mesti mati, ataupun tak perang tak mati? Ya. Jadi, ya, bagi orang-orang yang, ya, munafik contohnya, mereka merasakan atau menganggap bila pergi perang itu, dia pergi, dia diseret kepada kematian kononnya. Padahal bagi orang mukmin, seandainya itulah kematian, itu adalah syahid yang akan, ya, melayangkan dia ke syurga, dan, ya, sesuatu kedudukan yang paling istimewa di sisi Allah Ta'ala. Ini bagi orang yang faham ni mati syahid. Wahum yanzurun, walhal mereka, ya, mereka melihat, ya, dengan mata mereka, kebencian mereka. Jadi, ya, bagi orang mukmin yang sebenarnya, ya, dia tidak ada rasa kebencian tentang itu. Baik, sambung lagi. Wa'iz, dan ingatlah di waktu. Ya'idukum, ia janjikan akan kamu. Allahu, oleh Allah. Ihda, kepada salah satu. Kepada salah satu ta'ifataini, dua golongan. Tanda dua tu, ya nun tu berdiri bawah. Ta'ifataini, tu ya nun tu tanda berdua. Dua golongan. Kalau satu saja, ta'ifatu, tak saja. Ya. Annaha, bahawasanya ia,
Lakum bagi kamu. Watawadduna dan kamu suka anna bahawasanya ghaira tidak zati yang mempunyai asyaukah senjata takunu ia ada lakum bagi kamu wayuridu dan ia berkendak Allahu oleh Allah an bahawa yuhikka ia membuktikan al-haqqa akan kebenaran bi kalimatihi dengan kalimahnya wa yaqta'u dan ia binasakan dabiro akan akar umbi al-kafirin akan orang-orang akan akar umbi al-kafirin orang-orang yang kafir. Ayat yang ke-8 liyuhikka supaya ia buktikan al-haqqa akan yang benar wa yubtila dan ia membatalkan al-batil akan yang batil. Bracket yang salah. Walau dan jikalau kariha telah benci ia al-mujrimun oleh orang-orang yang berdosa. Baik. Simak semula ayat yang ke-7. Wa ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah di waktu ia janjikan kepada kamu oleh Allah salah satu dua golongan bahawasanya ia bagi kamu. Mana kamu akan menemui dua golongan. Satu, golongan bersenjata, satu golongan membawa barang-barang. Wa tawaddu an ghaira zati syaukah dan kamu suka bahawasanya tidak ada yang mempunyai senjata. Jadi kamu suka golongan yang tak punya senjata. Takunu lakum.
ia ada bagi kamu. Maksudnya, kamu boleh senang, suka ya kepada ya kumpulan yang ya tidak bersenjata ya buat kamu. Wa yuridullah, dan ia berkehendak oleh Allah an yuhiqqal haqqa, ya bahawa ia benarkan ataupun ia membuktikan akan kebenaran bi kalimatihi, dengan kalimah-kalimahnya, wa yaqta'a dabiral kafirin, dan ia binasakan akan akar umbi orang-orang yang kafir. Liyuhiqqal haqqa yubtilal batila, supaya ia buktikan akan kebenaran dan ia membatalkan akan yang batil atau yang salah. Walau karihal mujrimun, dan jikalau telah benci ia oleh orang-orang yang berdosa. Ya. Sama ada dua golongan ini bersenjata atau yang tidak bersenjata, semua ya adalah ya untuk diperangi buat kamu. Jadi untuk kamu perangi, supaya di situ Allah nak tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Walaupun benda ini tidak disenangi, ya, peperangan ini tidak disenangi oleh orang yang berdosa, ya. Tetapi ia wajibkan oleh Allah kepada kamu untuk ya terbuktinya kebenaran itu. Ya. Jadi itulah di antara kandungan ya isi suratul Anfal. Ya, insyaAllah akan datang kita sambung lagi ayat yang seterusnya. Ya. Dan kita sambung ya lanjutan kita dengan pelajaran sorof pula. Ya. Kita boleh buka buku sorof. Tengok latihan dia sampai ayat mana. Boleh buka mic ya, nak tahu tamrin ke berapa? 27. 27. Ya. Okey. Baik ya, kita teruskan dengan pelajaran sorof kita, tamrin yang ke-27 berkaitan dengan bab multawi, iaitu bab af'ala yuf'ilu. Saya bagi contoh: auha yuhi ihaan au hilatu imuhin muhan 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 uhya yuha, dengan makna mewahyukan. Tamrin yang pertama iaitu alif waw ha besar ya, ha ya, auha, makna melemahkan. Baik, kalau auha mudhari'nya apa? Yuhi. Yuhi. Masdarnya ihaan. Amar auhi, nahi latuhi, isim fa'il muhin, isim maf'ul muhan, makan zaman muhan, madi majhul uhiya, mudhari majhul yuha. Okey, nombor 2, alif waw fa ya au fa, mana menyempurnakan. Ya. Okey, madi au fa, mudhari yufi. Ya. Au fa yufi. Masdarnya ifa'an. Amar aufi, nahi latufi, isim fa'il mufin, isim maf'ul
Mufan. Mufan. Makan zaman. Mufan. Mufan. Madi majhul. Ufia. Ufiya. Mudhari majhul. Yufa. Yufa. Okey, nombor 3, alif waw sod ya. Ausa dengan makna mewasiatkan. Kalau madi ausa, mudhari yusi. Masdar isaan. Amar. Ausi. Nahi. La tusi. Isim fa'il. Musin. Isim maf'ul. Muson. Makan zaman. Muson. Madi majhul. Usia. Mudhari majhul. Yuso. Nombor 4, alif waw ain ya. Alif waw ain ya. Au a. Memelihara. Au a mudhari'nya. Masdarnya. I'an. Amar. Au'i. Nahi. La tu'i. Isim fa'il. Mu'in. Isim maf'ul. Mu'an. Makan zaman. Mu'an. Madi majhul. Iya. Mudhari majhul. Yu'a. Okey, nombor 5, alif waw lam ya dengan makna aula, menguasakan. Ya. Okey, aula mudhari'nya yuli, masdarnya ilaan. Amar auli. Nahi latuli. Isim fa'il. Mulin. Isim maf'ul. Mulan. Makan zaman. Mulan. Madi majhul. Ulia. Mudhari majhul. Yula. Yang akhir, alif waw kaf ya, makna mengikatkan atau menutup. Cuba buat madi mudhari masdar 3. Tak. Mula dengan madi dulu. Auka. Sebut. Auka mudhari. Yuki. Masdarnya ikaan. Amar. Nahi. Nombor 6. Karti nombor 6. Nombor 6. Amar nahi. Auki. La tuki. Isim fa'il, isim maf'ul. Mungkin. Makan zaman. Mukan. Madi majhul, mudhari majhul. Ukiya. Yuka.
Ahyayuka. Okey, cuba letak makna satu mengikut wazan. Nombor 3. Mewasiatkan. Nombor 3 tadi. Mewasiatkan. Kalau madi apa? Mewasiatkan. Telah Telah. mewasiatkan ia. Mewasiatkan ia. Telah mewasiatkan ia. Kalau mudhari'? Ia mewasiatkan. Ia mewasiatkan. Kalau masdar? Mewasiat. Misalnya maksud Boleh tak kewasiatan? Kewasiatan. mewasiatkan. Kewasiatan. Boleh? Kalau boleh, bolehlah tu. Kalau rasa terpakai bunyi kewasiatan. Kalau amar? Wasiatkanlah engkau. Engkau. Wasiatkanlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau wasiatkan. Jangan engkau wasiatkan. Isim fa'il? Yang wasiatkan. Yang mewasiatkan. Isim maf'ul? Yang diwasiatkan. Yang diwasiatkan. Makan? Tempat mewasiatkan. Tempat mewasiatkan. Zaman? Masa mewasiatkan. Masa mewasiatkan. Madi majhul? Yang diwasiatkan. Tak ada yang. Yang mewasiatkan. Tak ada yang. Mewasiatkan. Fi'il madi ada telah. Kena letak telah. Yang diwasiatkan. Telah diwasiatkan ia. Madi majhul ada telah dia. Telah diwasiatkan ia. Ia. Mudhari' majhul? Ia diwasiatkan. Ia diwasiatkan. Ia diwasiatkan. Ia diwasiatkan. Okey, cuba buat satu lagi. Makna masih slow lagi lah. Cara meletak makna ni masih slow sangat. Si lagi si. Si tolak. Yalah tu. Nombor 2 makna menyempurnakan. Ya, menyempurnakan. Kalau madi apa? Telah menyempurnakan ia. Telah menyempurnakan. Kalau mudhari'? Ia menyempurnakan. Ia disempurnakan. Ia Menyempurnakan. Ia menyempurnakan. Kalau masdar? Kesempurnaan. Kesempurnaan. Kalau amar? Sempurnakanlah oleh engkau. Sempurnakanlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan Janganlah sempurnakan. Jangan engkau sempurnakan. Kalau isim fa'il? yang sempurnakan. Yang sempurna. Yang menyempurnakan. Yang menyempurnakan. Yang menyempurnakan. Jangan tinggalkan me tu untuk menyesuaikan 4 huruf. Yang menyempurnakan. Kalau isim maf'ul? Yang disempurnakan. Yang disempurnakan. Kalau makan? tempat disempurnakan. Tak ada dini untuk majhul. tempat menyempurnakan. Tempat menyempurnakan. Jangan letak di, salah. Telah menyempurnakan. Apa ni? Tempat menyempurnakan. Kalau zaman? Masa menyempurnakan. Kalau madi majhul? telah disempurnakan ia. Kalau mudhari' majhul? Ia disempurnakan. Ia disempurnakan. Ya. Coba masalah apa, Ustaz? A ke B?
Sinabi. Hmm. Okey. Mumtaz. Mumtaz dulu, Mumtaz.